Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah dan para penonton. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 4 akan mengupas dan membentangkan isu dan dokumentari yang bertajuk Agenda dan Cabaran Isu Sekularisme. Terlebih dahulu seperti anda dapat lihat, di sini saya paparkan ke-6 ahli kumpulan dengan tugas masing-masing. Mari kita mulakan dengan objektif kajian, iaitu yang pertamanya adalah untuk mengetahui dari mana asal-usul sekularisme, iaitu sejarah dan punca fahaman ini terhasil di dunia maupun di tanah Melayu. Yang keduanya adalah untuk menghuraikan lebih lanjut tentang konsep, faktor dan kesan sekularisme ini dari pelbagai aspek. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui cabaran untuk membendung ideologi sekularisme ini dan mengenal pasti cara mengatasi sekularisme ini dalam kalangan individu, masyarakat maupun negara. Seperti yang kita ketahui, sememangnya tamadun Islam berbeza dengan sekularisme yang memisahkan agama daripada perkara duniawi. Umat Islam pernah berada di puncak tamadun mereka, mengatasi mana-mana tamadun barat dan dunia. Namun mungkin akibat kelalaian mereka, barat telah menguasai pengaruh dan idea falsafah hidup. Contohnya seperti sekularisme. Baiklah, mari saya terangkan sedikit apa itu sekularisme. Saya percaya ramai yang pernah terdengar perkataan ini, tapi tak berapa jelas apa maksud terperinci di sebaliknya. Jadi, sekularisme dari sudut bahasa, menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa nilai agama tidak seharusnya memainkan peranan dalam kehidupan sosial manusia. Manakala secara konseptual pula, sekularisme adalah idea bahawa kehidupan dunia dan agama harus dipisahkan. Umumnya, sekularisme berkaitan dengan dunia nyata dan bukannya alam rohani atau akhirat. Dan di Malaysia pula, istilah sekularisme ditakrifkan sebagai pelajaran yang semata-mata berkait dengan perkara duniawi tanpa memasukkan ajaran akhirat. Syed Muhammad Nakib atas pula menjelaskan bahawa sekularisme berasal daripada perkara Latin seculum, mempunyai dua makna, iaitu dunia dan duniawi. Oleh itu, sekularisme berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di dunia sekarang dan tidak menganggap kehidupan di akhirat. Mari kita teruskan dengan kemunculan sekularisme dalam konteks sejarah. Konsep sekularisme muncul di Eropah selepas Revolusi Eropah pada abad ke-15, apabila pengaruh gereja terhadap masyarakat Eropah berkurangan. Tekanan politik yang dilakukan oleh gereja membawa kepada kelahiran sekularisme yang diterima secara meluas di Eropah pada abad ke-16 dan juga 17. Lama kelamaan, ideologi ini merebak melampaui politik, pendidikan, ekonomi dan juga aspek kehidupan yang lain. Sebagai contoh, semasa abad ke-19, penjajahan barat, khususnya British, telah menjejaskan seramai 400 juta orang Islam yang kebanyakannya telah dijajah. Bukti sejarah menunjukkan bahawa penjajahan ideologi mempunyai kesan yang lebih besar daripada penjajahan fizikal, kerana idea-idea sekular boleh disebarkan menimbulkan ancaman kepada dunia Islam. Barat juga mengiktiraf bahawa menyerang pemikiran Muslim adalah cara paling berkesan untuk menjajah mereka dan memesongkan kepercayaan mereka atau bahkan memisahkan mereka daripada agama mereka. Sebenarnya terdapat ramai tokoh sekular, tapi pada hari ini saya hanya ingin fokus terhadap Habib Bourguiba, iaitu Presiden Tunisia, yang pernah berkata antaranya Al-Quran mengandungi banyak kesamaran yang tidak diterima oleh akal rasional. Nabi Muhammad SAW ada seorang yang banyak mengembara dan mendengar cerita-cerita dongeng. Dia juga pernah menutup Universiti Al-Zaytuna, iaitu universiti tertua di Afrika yang menjadi pusat pendidikan Islam di Afrika dan Eropah. Dia juga menggantikan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil yang undang-undangnya menggunakan sepenuhnya undang-undang barat. Dan yang terakhir adalah dia pernah menutup madrasah dan sekolah yang mengajar Al-Quran. Mari kita teruskan dengan sekularisme di tanah Melayu. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, sememangnya sekularisme bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi mungkin ada sesetengah individu Islam di Malaysia yang secara tidak sedar telah mengamalkan beberapa aspek ideologi ini yang disebabkan oleh pengetahuan mereka yang terhad terhadap Islam.
Sebagai contoh, golongan seperti Mu'tazilah dan Wahabi yang telah berjaya memecah belahkan umat Islam dengan mempertahankan akidah masing-masing dengan pelbagai hujah dan justifikasi. Dan satu lagi contoh yang dapat dilihat ialah semasa penggunaan sistem residen di Malaysia semasa penjajahan British di Perak yang mengurangkan bidang kuasa raja-raja Kesultanan Melayu. Assalamualaikum, saya Nur Ain Afrina binti Jafri akan menyambung topik dokumentari, agenda dan cabaran isu Sukwarisme. Pertama sekali, saya akan membincangkan perihal pandangan Sukwarisme melalui perspektif Barat. Kemunculan Sukwarisme bermula di negara Itali pada abad pertengahan Masihi. Kemunculan Sukwarisme boleh dikatakan muncul pada waktu yang tepat kerana ketika itu tamadun Eropah sedang berkembang pesat dalam berbagai aspek termasuklah dalam bidang keagamaan. Gerakan Sukwarisme ini percaya dipelopori oleh kaum humanisme yang meletakkan manusia sebagai pusat alam semesta kerana ingin membebaskan diri dari kongkongan agama. Terdapat seorang penyair yang bernama Friedrich Nietzsche di Jerman yang telah meramal bahawa di dunia barat mereka telah menganggap Tuhan telah mati. Bagi mengelakkan berlakunya percanggahan dan masalah yang mencabar kesucian agama mereka, langkah awal telah diambil dengan cara menyesuaikan agama Kristian dengan fahaman sekular. Antaranya ialah liberalisme yang merupakan ideologi atau fahaman yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan setiap individu. Ideologi ini telah mempengaruhi masyarakat untuk tidak berasa terkongkong dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Seterusnya, Sukwarisme iaitu suatu fahaman atau kepercayaan di mana seseorang sentiasa berpendirian bahawa agama tidak boleh dimasukkan dalam urusan politik, negara atau institusi. Jelas sekali, ideologi kedua ini telah memisahkan agama dengan hal-hal yang lain. Selain itu, hedonisme yang merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan utama hidup manusia. Akhir sekali, etisme iaitu fahaman yang tidak percaya dengan kewujudan Tuhan dan menolak segala hukum agama sepenuhnya. Seterusnya, mari kita lihat pandangan Sukwarisme melalui perspektif Islam. Allah itu adalah sebaik-baik perancang dan pencipta. Setiap perkara yang diwahyukan mempunyai tujuan dan merupakan satu asas dan panduan sepanjang zaman bagi setiap manusia menjalani kehidupan di dunia. Jadi, fahaman penyokong Sukwarisme yang mendakwa bahawa undang-undang Tuhan tidak sesuai dengan teknologi era masa kini adalah salah sama sekali. Hal ini demikian kerana undang-undang atau erti kata lain syariat Tuhan itu adalah kekal dan sentiasa relevan walaupun berbeza peredaran. Menurut Imam Al-Munawwar, Islam secara bulat-bulatnya menolak penerapan apa-apa sahaja perihal konsep sekular, sekularisasi atau Sukwarisme kerana semuanya itu bukanlah milik Islam dan sangat bertentangan terhadapnya dalam segala hal. Pandangan Barat bertentangan dengan Islam perihal Sukwarisme adalah kerana Barat berkemungkinan beranggapan agama berasal daripada sejarah lampau, kebudayaan dan tradisi yang diolah oleh manusia sendiri yang perlu mengikut revolusi dan perkembangan manusia. Namun kita sebagai umat Islam yakin dan percaya bahawa Islam adalah agama wahyu yang sempurna dan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang harus memakmurkan alam mengikut kehendaknya. Buktinya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redokan Islam itu menjadi agama untuk kamu." Surah Al-Ma'idah ayat 3. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah ciri-ciri dan prinsip ajaran Sukwarisme. Terdapat beberapa tokoh yang telah menggariskan beberapa ciri Sukwarisme. Antaranya ialah Altaf Gawhar dan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Altaf Gawhar menyatakan ciri-ciri Sukwarisme adalah suatu fahaman yang menafikan hal-hal berkaitan kerohanian, menolak kewujudan akhirat, memisahkan antara agama dengan nilai kerohanian, kebebasan mutlak dijadikan sebagai suatu kekuasaan dan institusi agama hanya dikhususkan dalam urusan ketuhanan semata-mata. Manakala Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas pula meletakkan ciri-ciri Sukwarisme sebagai suatu aliran yang ingin memperbaiki cara kehidupan manusia bersifatkan material semata-mata.
hal dunia yang bebas daripada ajaran wahyu, pemikiran yang bersifat bebas dan kehidupan tanpa hubung kait dengan Tuhan. Secara teorinya, fahaman ini mendorong beberapa prinsip yang mencerminkan dasar ini sebagai suatu sifat yang terasing dengan agamanya. Terdapat suatu teori yang diberi nama teori Machiavelli yang membawa ideologi ends justifies the means, yang bermaksud matlamat menghalalkan cara. Kaedah ini sangat bertentangan dengan Islam dan perkara ini telah disebut oleh para ulama dan fuqaha sebagai segala wasilah atau cara hendaklah mengikut hukum dan matlamat yang ditetapkan. Jelaslah di sini sesuatu matlamat yang baik itu haruslah bertindak dengan cara yang betul dan menepati kehendak syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Nabila binti Syaharuddin dan saya akan membentangkan topik sekularisme dari aspek pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pemikiran individu. Namun tidak dinafikan bahawa terdapat 1001 cara untuk membentuk pemikiran seseorang, bermula dari pemerhatian terhadap suasana di sekeliling sehingga ke pemahaman berdasarkan pelbagai pendapat yang sedia ada. Pendidikan adalah bertujuan untuk menyebarkan pemahaman yang berdasarkan fakta sedia ada atau berdasarkan kajian. Oleh itu, pendidikan Islam yang berteraskan fakta menerusi Al-Quran dan As-Sunnah memainkan peranan yang penting dalam membentuk dan membendung pemikiran umat Islam ke arah yang benar. Pendidikan Islam adalah satu bentuk ilmu yang bukan sahaja mentransformasi pemikiran, tetapi juga menerapkan agar umat Islam menghayati nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap tingkah laku, sehingga setiap pemikiran dan tindakan individu tersebut adalah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Menurut Azumardi Azra, seorang cendekiawan Islam yang berasal dari Indonesia, menyatakan bahawa pendidikan Islam mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, penekanan kepada pencarian, penguasaan, perkembangan ilmu atas dasar ibadah yang dilakukan sepanjang hayat. Yang kedua, pengakuan terhadap keupayaan atau potensi seseorang untuk membangunkan kepribadian. Dan yang ketiga, pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Seterusnya, kita beralih kepada faktor perkembangan sekularisme dalam pendidikan. Antara faktor yang menyebabkan sekularisme terus berkembang di negara-negara Islam adalah yang pertama, sekolah yang mengamalkan sekular dipandang tinggi berbanding sekolah agama. Sesetengah berpendapat bahawa kedatangan Barat membawa konsep sekolah ini adalah akar kepada sekularisme pendidikan di negara kita. Dengan mewujudkan sistem pendidikan baharu yang boleh digunakan secara meluas yang dibina di atas konsep neutral agama, sistem ini bertujuan untuk menghapuskan hubungan antara golongan terpelajar dan masyarakat ilmu dan agama. Walaupun negara kita sudah pun mempunyai sistem pendidikan agama seperti surau, tahfiz, zuhud dan juga sekolah pondok, pendidikan-pendidikan ini dianggap sebagai pendidikan tradisional, manakala sekolah itu dianggap sebagai kontemporari. Bidang-bidang pekerjaan yang bercorak profesional dianggap lebih berkualiti dan bertaraf tinggi, manakala bidang beraliran agama dan kemanusiaan dipandang rendah kerana dianggap sesuatu yang tidak mencabar minda, sehingga kedudukan tangga gaji yang ditetapkan juga tidak lumayan dan kurang mendapat tempat di pasaran. Yang kedua, pendidikan yang bergaji besar diutamakan. Pendidikan sekular ini telah mengalih tujuan utama pendidikan ke arah yang lebih materialistik dan mementingkan duniawi, iaitu untuk mengumpul kekayaan yang berlebihan. Pendidikan dilihat sebagai langkah pertama untuk individu mencapai kekayaan berdasarkan ilmu dan kepakaran yang diperoleh. Seterusnya, kita beralih kepada kesan sekularisme terhadap sistem pendidikan di negara-negara Islam. Kesan yang pertama ialah pengaruh sekularisme terhadap penggunaan bahasa Arab dan tulisan Jawi. Menurut Dr. Hilaluddin bin Abdullah, bahasa Arab dan tulisan Jawi adalah penting dalam proses pendidikan di negara-negara Islam. Namun, Mustafa Kamal Atatürk berjaya melenyapkan sistem khilafah Islam dan menjadikan Turki sebuah negara sekular, telah memerangi bahasa Arab secara terus dan sekaligus menanamkan rasa benci terhadap bahasa Arab dalam diri rakyatnya. Hubungan Turki dan Arab juga telah terputus setelah sistem khilafah Islam tersebut dihapuskan. Pengaruh sekularisme ini juga telah menyebabkan Turki kehilangan banyak ilmu pengetahuan yang kebanyakannya ditulis di dalam bahasa Arab. Antara usaha lain yang dilakukan oleh Kamal Atatürk dalam menghapus bahasa Arab ialah yang pertama, azan sembahyang bahasa Arab ditukar menjadi bahasa Turki. Yang kedua, Al-Quran juga diterjemahkan ke bahasa Turki dan terjemahan tersebut digunakan sebagai bahasa ibadat. Yang ketiga, lafaz salam yang berbahasa Arab ditukar kepada bahasa Eropah seperti halo dan selamat pagi. Yang keempat, semua buku-buku di sekolah Turki telah ditukar kepada bahasa lain selain daripada bahasa Arab. Dan yang kelima,
semua sekolah aliran Arab telah ditukar menjadi sekolah sekular. Kesan pengaruh sekularisme yang seterusnya adalah terhadap falsafah pendidikan. Penyerapan pengaruh sekularisme dalam pendidikan di negara Islam memberi tamparan yang kuat kepada institusi-institusi pendidikan yang sedia ada. Ramai tokoh-tokoh pendidikan telah terpengaruh dengan fahaman sekularisme. Di Mesir, seorang ulama Universiti Al-Azhar bernama Ali Abdul Ar-Razik yang merupakan salah seorang anak murid Syekh Muhammad Abduh telah mengeluarkan pandangan sekularnya. Pandangannya yang pertama ialah soal khilafah dan jawatan pemerintahan bukan soal agama, tetapi termasuk soal perancangan hidup duniawi. Pandangannya yang kedua ialah mereka melemparkan keraguan terhadap agama Islam. Sekularisme juga turut mempengaruhi institusi pengajian tinggi. Menurut Dr. Hilaluddin, amalan-amalan agama lebih mudah ditinggalkan kerana sekularisme memisahkan pendidikan dari Al-Quran dan masjid. Di Turki, Kamal Atatürk telah memulakan sistem pergaulan bebas di kalangan pelajar dan guru tanpa mengira jantina. Bukan itu sahaja. Pelajaran juga disamakan antara lelaki dan perempuan tanpa mengira kesesuaian fitrah masing-masing. Saya akhiri pembentangan saya dengan kata-kata dari seorang ahli falsafah Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Nur Salihah binti Muhammad Sadiq. Beliau menyatakan bahawa terdapat kajian berkenaan sekularisme yang menggunakan pengetahuan dan informasi sebagai pemboleh ubah kepada pendedahan sekularisme. Ini meletakkan pendidikan sebagai punca kepada ideologi sekularisme. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya, Nur Alih Humaira binti Mazaki ingin membentangkan faktor dan kesan sekularisme dari aspek sosial. Faktor sekularisme aspek sosial yang saya telah peroleh pertama adalah penyebaran sekularisme melalui penulisan dan juga media massa. Sudah sedia maklum bahawasanya sekularisme dalam pembelajaran hanyalah melibatkan ribuan pelajar sahaja. Namun, sekularisme yang ada di media massa mampu meliputi berpuluh ribu bahkan mencecah jutaan penonton, pendengar dan juga yang membacanya melalui program maupun platform yang ada. Ini tidak lagi termasuk dengan jumlah pembaca yang membaca maupun melihat segala rancangan dan juga akaun berita maupun gosip yang ada. Segala penulisan dan juga percakapan yang baik bakal menghasilkan natijah yang baik, manakala perkataan atau tulisan yang buruk pula akan menghasilkan natijah dan juga pandangan yang buruk. Oleh hal yang demikian, media massa berperanan besar bagi mengangkat martabat peribadi, maruah, pandangan bahkan minda seseorang. Kebelakangan ini, muncul pelbagai jenis video maupun paparan yang dapat dilihat dari segala jenis media massa seperti televisyen, radio, wayang gambar, teater, akhbar dan juga termasuklah majalah yang sedikit pun tidak membantu dalam perkembangan nilai-nilai murni. Kesemua platform ini juga sedikit pun tidak membantu dalam perkembangan minda dan pengamalan yang diterapkan dalam akhlak Islam. Jika ada pun, ia hanyalah sebagai pemanis mulut dan pembuka bicara dalam setengah video maupun teks. Isu ini dapat dikukuhkan lagi apabila banyaknya rancangan televisyen dan juga media sosial yang menyajikan gambar separuh bogel maupun pornografi. Lantas, hal ini sedikit sebanyak mampu meruntuhkan akhlak para umat Islam, terutamanya pada golongan muda-mudi yang baru sahaja ingin melihat dunia yang sebenar. Oleh hal yang demikian, media massa sepatutnya menjadi mimbar dakwah di mana berperanan sebagai menyeru umat Islam dalam melakukan kebaikan dan juga menyampaikan kebenaran. Namun, media massa kini lebih kepada mempertontonkan maksiat, medan fitnah dan menjadi salah satu daripada ejen perosak sosial masyarakat. Maka, terbuktilah bahawasanya media massa merupakan antara agenda sekularisme yang dahsyat lantas mampu menjadikan umat Islam jauh dari agamanya. Faktor sekularisme dalam aspek sosial yang seterusnya adalah penyebaran sekularisme melalui kebebasan kepada manusia untuk bergerak balas. Sekularisme bermaksud sebagai sebuah kehidupan yang menentang maupun menolak akan penghayatan Islam sebagai satu peraturan hidup yang lengkap di dalam sesebuah kehidupan umat yang beragama Islam di negara ini. Hal ini demikian kerana adanya setengah umat Islam yang menginginkan kebebasan hidup dan beragama secara lantasnya menjadikan sekularisme sebagai sebuah pedoman hidup. Perkara ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pelbagai hal dan perkara sehingga menjadi asbab utama mengapa sekularisme menjadi pilihan bagi segelintir masyarakat. Seperti yang sering menjadi bualan kebelakangan ini, ramainya anak muda yang beragama Islam lebih memilih untuk pergi mencari hiburan di pesta maupun tempat berhibur. Isu sebegini sepatutnya tidaklah terjadi kerana sudah jelas lagi tersuluh tempat hiburan sebegini merupakan tempat di mana banyaknya maksiat bermula maupun terjadi kerana pastinya pergaulan di sana bebas keseluruhannya. Selain itu, kebanyakan fahaman dan agama lain mempunyai konsep kepercayaan kepada Tuhan yang kabul. Tamsilnya, konsep Quran dalam agama Kristian. Walau bagaimanapun, agama Islam mempunyai rukun yang terbagi kepada dua seperti rukun Islam dan juga rukun iman. Kedua-dua konsep ini mestilah dipatuhi dan diamalkan oleh kesemua umat Islam. Oleh hal yang demikian, pengikut sekularisme merasa
terbeban dan tidak mempercayainya bagi memperoleh kebebasan dalam hidup mereka tanpa perlu mengikut hukum syarak seperti yang dituntut dalam agama Islam. Hal ini disebabkan dalam agama Islam kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang seperti yang telah ditetapkan dalam hukum syarak. Maka, jom kita balik ke kesan sekularisme dalam aspek sosial pula. Antara kesan sekularisme bagi kesan melalui penulisan dan media massa adalah merosakkan minda remaja, mencemarkan budaya pribumi dan menjadi propaganda Yahudi. Jamila Othman ada menyatakan melalui penulisan pada kertas kerjanya yang diberikan tajuk sebagai sekularisme, pengalaman umat Islam minoriti di Singapura yang berkisarkan sebagai media massa merupakan salah satu sumber kepada pelbagai kejadian sosial. Ia merosakkan minda remaja, mencemarkan budaya pribumi, juga menjadi ejen yang memberi representasi yang salah kepada citra Islam, menjadi sumber propaganda Yahudi untuk menjahanamkan umat Islam yang lalai, menyamai nilai-nilai kebendaan, hedonisme dan nihilisme dan turut menjadi faktor keruntuhan akhlak dan seterusnya. Perkara di atas merupakan asbab daripada pergantungan dan penapisan maklumat dan berita dari agensi-agensi luar yang langsung tidak diketahui akan kesahihan artikel mereka seperti Reuters yang menjadi faktor utama akan mengapa umat Islam masih lagi tidak mampu menghasilkan dan membentuk pribadi media massa yang Islamik dan terkawal seperti yang melandaskan oleh agama Islam. Melalui media massa juga, aktiviti dan cara hidup sekular di mana ramainya antara mereka yang menunjukkan aksi-aksi di luar tabi'i tersebar secara meluas lantas mampu mempengaruhi umat Islam lain yang menonton dan mendengar berita sebegini. Seterusnya, kesan sekularisme melalui kebebasan kepada manusia untuk bergerak bebas adalah timbulnya pelbagai isu yang berkaitan dengan LGBT. Isu ini merupakan antara isu yang masih menjadi bualan hangat antara rakyat Malaysia, tidak kiralah agama apa jua walaupun ia sudah muncul dari puluhan abad yang lalu. Hal ini sudah pun menjadi isu yang besar, lebih-lebih lagi setelah tertubuhnya pelbagai organisasi yang memberikan sokongan penuh terhadap LGBT. Oleh disebabkan banyaknya organisasi yang tidak berpedoman ini muncul, pegawai LGBT secara tidak langsung mempunyai keberanian lebih tinggi dari sebelumnya bagi menuntut pelbagai jenis hak seperti rakyat lain yang semestinya akan bercanggah dengan apa yang dituntut oleh agama Islam. Perkara sebegini hendaklah ditepis sebaik mungkin kerana ia mampu memberi impak yang luar biasa dari segi akhlak maupun budaya terhadap rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam. Tamsilnya, suatu masa dahulu pernah viral akan kes seorang pengatur tafiz di daerah Kelantan Pahang yang berkelakuan sumbang di mana dia sudah pun meliwat dan meraba seorang pelajar tafiz sehingga menyebabkan kecederaan. Walau bagaimanapun, pengatur tafiz tersebut sudah pun dikenakan hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Selain itu, apabila rakyat yang beragama Islam sudah pun mencemarkan kakinya bagi melangkah ke pusat-pusat hiburan maupun menyertai segala kegiatan hiburan yang melampau, pastinya akan disajikan dengan pelbagai jenis minuman keras dan pergaulan bebas akan berlaku. Hal ini dapat menjadi sumber utama akan runtuhnya akhlak seseorang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Syukri. Nombor student saya 2023502177. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sekularisme dari aspek politik. Konsep sekularisme politik ini adalah sebuah pemikiran atau prinsip yang dikaitkan dengan mengatur hubungan antara agama dan negara dengan tujuan untuk memisahkan urusan pentadbiran sesebuah negara secara jelas. Prinsip utama konsep ini ialah sebuah pemerintahan tidak boleh dipengaruhi oleh agama atau sesuatu keyakinan tertentu dan pemerintah harus menjalankan tugasnya secara independen dari pengaruh agama. Sistem ini mengabaikan nilai-nilai agama dalam pengambilan keputusan pentadbiran dan menciptakan kekosongan moral dalam masyarakat. Ianya bertentangan dengan ajaran Islam yang secara asasnya mengutamakan agama sebagai panduan utama dalam sesuatu pemerintahan. Secara ringkas, konsep sekularisme politik ini telah mengabaikan peranan penting agama dalam masyarakat kerana telah memisahkan antara urusan pentadbiran dan agama. Terusnya, faktor kemunculan sekularisme politik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan ideologi sekularisme dari aspek politik. Pertama sekali ialah modernisasi dalam kehidupan. Kemajuan dalam sains, teknologi dan pemikiran dapat mendorong kemunculan sekularisme politik. Ketika masyarakat semakin terpengaruh dengan pemikiran barat dan modernisasi, kepercayaan terhadap keagamaan menjadi semakin berkurang dan ianya digantikan dengan falsafah moden sekular. Mereka yang terpengaruh sedikit sebanyak cuba untuk menolak agama sebagai panduan dalam sesuatu pemerintahan. Faktor modernisasi ini jelas memberi pengaruh yang kuat lebih-lebih lagi kepada individu yang tidak berfikir secara rasional dan juga kurang pengetahuan dari segi agama. Mereka beranggapan bahawa agama atau kepercayaan individu dilihat menjadi ancaman atau halangan kepada proses untuk mencapai kemajuan. Oleh itu, jelaslah bahawa modernisasi dalam kehidupan telah menjadi salah satu faktor kemunculan atau peningkatan sekularisme politik. Seterusnya, faktor kemunculan ideologi sekularisme aspek politik yang kedua pula ialah pengaruh negara sekular.
Negara-negara dengan pemerintahan yang kuat dan sekular dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dan sekaligus telah mempengaruhi faktor munculnya sekularisme politik di peringkat global. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, Perancis memiliki tradisi sekular yang kuat dan ianya telah mempengaruhi pandangan dan gerakan politik di negara lain. Mereka terpengaruh dengan pemerintahan yang hebat oleh negara-negara yang mengamalkan pemerintahan sekular ini. Ekonomi yang pesat, negara yang bebas dan perkembangan teknologi menjadi sebab kebanyakan negara lain mengikut gaya pemerintahan ini. Isu ini jelas sekali membimbangkan kerana negara-negara yang mengamalkan pemerintahan sekular ini telah dijadikan contoh pemerintahan yang bagus. Sekaligus, penolakan agama dari terlibat dalam sesuatu pemerintahan menjadi keutamaan. Akhir sekali, perselisihan antara agama menjadi faktor ketiga kemunculan ideologi sekularisme aspek politik. Perselisihan antara agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan atau pandangan sekularisme politik dalam sebuah masyarakat atau negara. Ketika terjadinya konflik atau perselisihan yang berkaitan dengan agama di sesuatu negara atau masyarakat, mereka akan mencari penyelesaian untuk mengelakkan sebarang ketegangan daripada terus berlaku. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cuba memisahkan agama dari urusan politik melalui penerapan prinsip-prinsip sekularisme politik. Dengan mengurangi peranan agama dalam urusan politik, mereka berharap dapat menghindari dominasi atau penekanan dari satu agama yang dapat menyebabkan konflik atau ketegangan. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang kesan sekularisme aspek politik. Sekularisme aspek politik telah memberi kesan terhadap negara, masyarakat dan individu. Kesan pertama yang dapat dilihat daripada pemerintahan yang berteraskan sekularisme ini kepada negara ialah penolakan terhadap nilai agama. Pemerintahan sekularisme politik menyebabkan ideologi berkenaan pemisahan antara negara dan agama telah menyebabkan sebahagian besar masyarakat mengabaikan atau menolak nilai-nilai agama dalam kehidupan. Agama yang sepatutnya dijadikan sebagai panduan dalam pemerintahan telah diabaikan dan boleh mengakibatkan sebuah pemerintahan berisiko untuk berlaku pergolakan politik dan sebagainya. Negara yang mengamalkan pemerintahan sekular juga lebih cenderung ke arah gaya hidup yang terpesong daripada agama itu sendiri. Sebagai contoh yang dapat kita lihat, terdapat banyak aktiviti seperti perhimpunan untuk mempromosikan LGBT sejak kebelakangan ini. Hal ini dilihat berlaku kerana tiada ketegasan oleh pemimpin untuk menghalang perkara seperti itu dari terus dijalankan. Oleh itu, jelaslah bahawa sekularisme politik memberi kesan negatif terhadap sesebuah negara yang mengamalkan prinsip tersebut. Selain itu, kesan seterusnya yang dapat dilihat dari segi masyarakat ialah kelemahan moral dan etika. Pemisahan agama dan negara dalam pemerintahan sekularisme politik dapat menghasilkan penurunan moral dan etika dalam kalangan masyarakat. Agama menyediakan panduan moral yang kuat dan kehilangan elemen keagamaan dalam pemerintahan akan menyebabkan kekacauan moral dan ketidakjelasan etika yang akan memberi kesan kepada masyarakat itu sendiri. Perkara ini amatlah membimbangkan kerana dikhawatiri mampu menyebabkan penurunan nilai dan norma sosial dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, sistem pemerintahan sekular ini juga akan menyebabkan penurunan dalam kebebasan untuk beragama. Sistem pemerintahan sekular ini telah menyebabkan agama mungkin akan menghadapi pembatasan dan sekaligus akan menyebabkan pengurangan dari segi kebebasan untuk mengamalkan keyakinan beragama dengan bebas. Akhir sekali, kesan sekularisme aspek politik kepada individu pula ialah pengabaian nilai agama dalam diri. Sekularisme politik cenderung untuk memandang rendah atau mengabaikan nilai-nilai agama yang dipegang oleh seseorang individu. Pemerintahan sekular tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan agama dan ianya membatasi peranan agama dalam kehidupan seseorang individu. Tambahan pula, pemerintahan berteraskan sekular ini akan menyebabkan berlakunya gejala keruntuhan adab, disiplin dan sebagainya. Ia akan menyebabkan lebih ramai individu yang terpesong jauh daripada agama akibat konsep sekularisme ini sendiri. Kerana tiada halangan daripada pemerintah atau pihak kerajaan yang menanam ideologi sekular dalam pemerintahan sesebuah negara. Oleh itu, sudah jelas bahawa sekularisme dari segi politik ini akan memberi kesan atau impak yang negatif kepada negara, masyarakat dan juga individu itu sendiri.
Ideologi ini perlulah dicegah dan dihalang supaya tidak mencemarkan keharmonian sesebuah negara. Assalamualaikum, saya Aisyah Madiha binti Fauzi, ID nombor 2023399569 akan membentangkan tentang cabaran dan cadangan serta kesimpulan bagi tajuk ini. Di negara Malaysia sendiri, idea sekularisme telah percaya masuk pertama kalinya apabila British mula memperkenalkan sistem residen selepas daripada Perjanjian Pangkor 1874 dengan melaksanakan dasar yang memisahkan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada sultan atau raja. Daripada itulah fahaman ideologi sekularisme ini mula berleluasa ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Malaysia. Kesan daripada itu, kita sendiri dapat melihat pelbagai isu yang telah timbul daripada masalah sekularisme ini sendiri, sama ada pada waktu kini maupun pada masa lalu. Cabaran sekularisme boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Antara cabaran yang boleh kita dapati dalam kalangan umat Islam sendiri adalah datangnya daripada kejahilan dan kurang penghayatan terhadap Islam itu sendiri serta akidah Islam. Salah satu contoh yang boleh kita rujuk adalah sekularisme di negara Turki. Di sana, Kamal Atatürk merupakan pengasas fahaman sekular sendiri dan beliau dikenali sebagai bapa Turki moden setelah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Antara pengubahsuaian yang telah dilaksanakan adalah penghapusan pemerintahan Khilafah, pemansuhan sektor Kementerian Kehakiman Syariah dan menukarkan azan ke bahasa Turki. Oleh hal yang demikian, kita dapat lihat bahawa agama Islam sudah tidak lagi menjadi sistem yang dirujuk untuk mengatur kehidupan manusia. Setiap permasalahan ada cara penyelesaiannya. Terdapat banyak cadangan dan usaha untuk membendung fahaman serta ideologi fahaman sekularisme ini. Antara usaha yang boleh dilaksanakan adalah dengan memperbanyakkan pengajian agama yang memberi pendedahan dan gambaran sebenar mengenai sekularisme di dalam kalangan masyarakat sendiri. Hal ini adalah supaya mereka dapat memahami sekularisme secara lebih mendalam dan tidak terjebak dengan perkara yang berselisih dengan ajaran Islam. Terdapat pelbagai pendedahan boleh dilakukan seperti contoh ceramah agama dan penulisan ilmiah di laman sosial media yang dapat diakses oleh semua peringkat umur. Para ilmuwan juga boleh menghidupkan sunnah dalam kehidupan masyarakat dan sentiasa membuat pertimbangan terhadap para intelektual sekular supaya fahaman ini tidak terus tular kepada umat Islam. NGO dan kerajaan boleh mengadakan halakah secara percuma berdekatan dengan kawasan perumahan agar senang untuk dihadiri oleh masyarakat setempat. Oleh itu, setiap muslim dapat mendalami tentang sekularisme ini dengan lebih mendalam. Selain itu, cabaran daripada gerakan modernis Islam juga merupakan salah satu cabaran sekularisme pada masa kini. Terdapat satu gerakan yang terdiri daripada orang Islam sendiri yang menjadi wakil dan ejen yang menyebarkan ideologi serta fahaman sekularisme di kalangan umat Islam dan negaranya sendiri. Hal ini adalah kerana mereka terpengaruh dengan segala idea-idea yang telah dipelajari daripada Barat dan tokoh-tokoh ilmuwan yang berfikiran sekular yang berpendapat bahawa kemodenan sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Tetapi hakikatnya, pembaharuan yang diciptakan telah menggugat prinsip-prinsip Islam dengan teori yang berpandukan logik akal sahaja. Mereka menggunakan pelbagai slogan dan istilah untuk menarik masyarakat mengikut ajaran dan saranan mereka. Salah satu contoh yang boleh kita rujuk menurut Maryam Jamilah adalah melalui bukunya Islam dan Modernisme mengatakan hukum potong tangan yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah bagi pencuri yang mencuri adalah kejam dan biadab dan hanya sesuai sekiranya pada zaman kuno yang kekurangan tempat penjara. Adalah salah satu pemikiran sekular daripada perspektif orang Islam yang hanya mengambil kira kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat tanpa merujuk kepada prinsip dan undang-undang agama Islam. Oleh itu, cadangan yang dikenal pasti dapat mengatasi cabaran tadi adalah pihak berkuasa yang mempunyai kuasa melalui parlimen untuk meminda, menggubal pertukaran undang-undang sewajarnya memberi sepenuh perhatian untuk menghapuskan sekatan dan halangan demi mewujudkan perundangan Islam yang diiktiraf sebagai perlembagaan yang tertinggi dalam negara. Perlembagaan yang syumul akan memperolehi rahmat dan keberkatan daripada Allah. Gerakan daripada pihak berkuasa juga sangat penting untuk menindas fahaman sekularisme daripada terus tular dalam kalangan masyarakat. Pihak berkuasa boleh membanteras gerakan modernisme yang giat menyebarkan fahaman sekularismenya. Selain itu, penyebaran sekularisme melalui media massa yang sangat pesat juga merupakan salah satu cabaran untuk memberhentikan sebaran sekularisme dalam kalangan masyarakat. Hal ini adalah kerana media massa sendiri akan melibatkan jutaan orang yang akan menonton, melayari, mendengar serta membaca melalui saluran dan program yang telah disediakan. Setiap informasi yang disiarkan akan memberi impak kepada yang menerima. Oleh itu, media massa memberi peranan dan implikasi yang sangat penting kepada masyarakat. Seperti yang diketahui, persekitaran yang mengelilingi masyarakat pada zaman kini makin mencabar serta penuh dengan pengaruh lebih-lebih lagi yang membabitkan media massa.
Hal ini akan mencetuskan kewujudan dualisme dari segi nilai hidup, iaitu pertentangan antara nilai-nilai baik yang telah dipelajari di sekolah dengan nilai-nilai sekular dan budaya yang tidak bertaliah yang berkembang pesat di dalam masyarakat melalui media massa. Cadangan yang boleh diambil adalah pihak media semestinya lebih berhati-hati dalam memainkan peranan utamanya sebagai ejen pengubah masyarakat. Program dan saluran yang kurang bermanfaat seperti program hiburan seharusnya dikurangkan atau terus diberhentikan penyiarannya dan digantikan dengan saluran pendidikan yang lebih banyak. Jumlah siaran dan program yang menyiarkan media yang memberi penerangan tentang prinsip Islam, penerangan dan penyebaran dakwah masih lagi dalam peringkat sederhana. Penyiaran dalam skop keagamaan dan pendidikan perlulah diperluaskan seperti contoh, Forum Perdana Islam yang mendapat sambutan hangat pada masa dahulu perlulah terus disiarkan. Selain itu, golongan penceramah yang berkualiti dan berpengalaman dalam menyampaikan dakwah melalui media massa perlulah diberikan peluang seluas-luasnya untuk berdakwah menerusi media massa maupun media elektronik. Pihak media semestinya menggunakan peluang ini sepenuhnya untuk menebarkan fahaman konsep sebenar tentang sekularisme dan kesannya terhadap masyarakat. Kesimpulannya, fahaman sekularisme merupakan agenda barat yang memusnahkan umat Islam. Kita seharusnya sentiasa berbalik kepada prinsip Islam yang syumul dan sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam agama Islam, tidak pernah ada konsep pemisahan di antara mana-mana aspek, sebaliknya saling melengkapi. Justru itu, umat Islam ditegah untuk menerima atau menyokong mana-mana fahaman ini kerana ia akan menggugurkan keimanannya terhadap Allah. Umat Islam perlulah meninggalkan sikap yang terlalu mengagungkan tamadun barat yang kononnya membawa kebaikan dan kemudahan negara. Malahan, umat Islam sewajarnya menyanjungi tamadun Islam supaya dapat mengembalikan kegemilangan Islam. Meskipun fahaman ini tergolong dalam kategori ideologi manusia, kita perlulah sentiasa berhati-hati kerana ideologi boleh berubah menjadi akidah yang sesat sekiranya ia terlalu dikagumi ataupun dihayati. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.